Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam malam, selamat malam. Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar anda semua? Cuaca panas saya. Ya, apa khabar saudara Ramzo? Terima kasih hadir sahabat malam, saudara Abeh, saudara Zamri LC, begitu juga DZ Ketari, salam perjuangan. Muhammad Remy, Muhammad Sidik, salam untuk semua rakan-rakan, saudara Jafri Din dari Teluk Intan, Perak. Begitu juga saudara Abu Samah, saudara Syahrudin, saudara Azrul, Abu Hasan, apa khabar Azrul? Patutnya malam ini kita bersama tapi tak dapat, nantilah insya-Allah. Ya, saudara Azrul. Saudara Azrul Jalil dia kata dahsyat. Saudara Zaidi Ramli, saudara Narfisah Idris. Itu juga Richard Bakri, Halimah Ismail, salam pencerahan. Mazlan Anak Lan, apa khabar? Saudara Muhammad Asridir dari Kuantan, saudara Pak Aziz juga dari Kuantan. Ya, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan, saudara Ghafar Hamzah dari Salam Cinta Damai dari Kuantan katanya. Saudara Rizal, itu juga Puan Hamidah Kamat, salam perjuangan. Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Moga sihat. Saudara Zaidi Ramli, salam daripada Shah Alam. Ya, Saudara Zaidi. Kita juga saudara Zack Cobra. Saudara Kamis Nadi dari Bahau, Negeri Sembilan. Line clear, alhamdulillah. Begitu juga saudara Azhar M. Saudara Ahmad Azami dari Tumpat, Kelantan. Raja Kamal, Raja Faizal, moga satu keluarga sihat. Ya, saudara Puan Rosmini dari Pontian, Johor, saudara Abu Seman Hashim dari Batu Pahat, saudara Ashali Bentayan, saudara Puan Rubidin bersama pasangannya. Ya, saudara Syarudin. Dia kata dia jumpa di PMO, saudara Syarudin. Bila tu? Mungkinlah satu. Ginilah saudara Syarudin, kadang-kadang saya ni bila saya tak begitu rapat dengan orang tu jarang saya nak bertukar sapa, nanti takut nanti orang kata hidung tak mancung pipi tersorong-sorong. Ya Syarudin. Saya kenal saudara kalau saya jumpa insya-Allah. Saudara Kamarul Azhari, saudara Awang dari Pulau Pinang, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, saudara Pak Chu daripada Langkap, suhunya panas, memijau-mijau. Iwasan, apa khabar? Ya, saudara Syarudin, insya-Allah tegur-tegurlah saya kalau saya jumpa saya. Dan telefon-telefon lah kalau ada waktu. Saya rasa saudara Syarudin juga mempunyai nombor telefon saya. Saudara Kamisan Dahlan, saudara Elias Muhammad, saudara Said Wahab daripada Tanjung Piai hadir. Saya kalau daripada saudara Said Wahab ni terasa walaupun jauh tapi terasa rapat. Jauh sebenarnya Tanjung Piai di hujung Tanjung. Saudara ini Pak Ya, apa khabar Pak Ya? Saudara Airil Awi, Kamisan Dahlan, salam madani saudara. Baik saudara, nak santun satu persatu nanti sebagaimana saya katakan sampai tengah malam tak usai nanti. Jadi mana yang tak sempat saya santun ni saya mohon maaf saudara. Bukan saya tidak mahu membaca satu persatu tetapi alhamdulillah ramai. Cuma yang saya harap daripada anda like, share dan subscribe. Saudara Azmi daripada Datuk, saudara Airil Awi, begitu juga Muhammad Ali. Bila saya melihat like, share dan subscribe itu memberi semangat kepada saya. Walaupun badan tak sihat, insya-Allah saya akan cuba bersiaran saudara. Memanglah sekarang ni dengan panas di mata pun berpino-pino saudara. Baik saudara, hari ini hari Rabu tanggal 28 Februari 2024. Dan tinggal 13 hari je lagi saudara. Kita mau menyambut kehadiran Ramadan. Tak sampai pun 2 minggu. InsyaAllah berdoalah pada Allah SWT agar kita sampai dapat menyambut sinar fajar Ramadan. Ya, saudara Hiza Masih, saudara Joka, saudara Abu Nem, saudara Ramzo, saudara Zainuddin Ismail. Saudara, dalam pada itu jangan lupa hari ini hari yang ke-1435. Virus sebut masih melanda, masih ada lagi di negara kita sebab laporan saya terima hari ini jumlah keseluruhan sudah pun meningkat ya daripada 5 juta kepada 5,236,536 orang yang terjangkit sejak dalam tempoh 1435 hari. Dan bagaimanapun alhamdulillah sembuhnya semakin meningkat daripada
kepada 5,230,084 orang. Tak mana-mana pun lah yang benar-benar belum dapat disembuhkan. Dan tiada kematian dilaporkan untuk tempoh seminggu ini. Saudara, itu laporan saya terima tadi. Khabar saya Muhammad Nazri, Syarani Samah, Alba Mutalib, Saudara Zekzo, Duka Rimba, Saudara Tuan Haji Zahar, belum mana, apa khabar Tuan Haji? Begitu juga Saudara Hashim Atan. Slayer pada, terima kasih hadir Slayer. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini perlu saya jelaskan saudara, ini culipan teman-teman, bukan saya yang bercakap ni. Saya cuma melontarkan, daripada culipan saya baca. Memang agak menarik saudara. Bukan dari saya, sebab saya bukanlah orang yang bertauliah. Saudara Zulaimi Abdullah, saudara Radani Razak, itu juga saudara Lahanun pun ada. Dengar baik-baik saudara. Ini culipan tulisan sahabat yang menghantar kepada saya. Katanya, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang yang beriman apabila ditimpa ujian, ia bagaikan besi yang dimasukkan ke dalam api, lalu hilanglah karatnya. Segala taik-taik besi itu saya hilang, dan tinggallah yang baik saja. Jadi, jika tidak diuji, bagaimana hamba Allah yang taat itu hendak mendapat pahala sabarnya, pahala syukurnya, redha, pemaaf, hananah daripada Allah. Jadi, maka dengan ujian, itulah dalam kalangan para rasul ditingkatkan kepada darjat ulul azmi, yakni mereka yang paling gigih, sabar dan berani menanggung ujian. Kerana firman Allah SWT menyatakan, apakah kamu mengira akan masuk syurga sedangkan kamu belum datang penderitaan sebagaimana yang dideritai oleh orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka ditimpa kesengsaraan, kemelaratan dan kegoncangan, sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya merintih, bilakah datangnya pertolongan Allah. Ingat tu saja. Ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-214. Jadi artinya bagi orang yang beriman, ujian bukanlah sesuatu yang negatif, kerana Allah sentiasa mempunyai maksud-maksud yang baik di sebaliknya. Malah dalam keadaan berdosa sekalipun, ujian didatangkannya sebagai satu pengampunan. Manakala dalam keadaan taat, ujian didatangkan untuk meningkatkan darjat kita. Ingat tu saya. Saya terima tulisan sahabat kita Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah, menghantar kiriman mutiara kata. Katanya, sesuatu yang terindah dan termahal yang sering kita berikan kepada orang yang kita sayangi adalah waktu. Kerana waktu yang berlalu tidak mungkin akan kembali lagi. Saudara, bila kita sediakan waktu untuk berbual, untuk membantu dan sebagainya, itu merupakan hadiah sesuatu yang termahal kepada sahabat-sahabat kita dan orang yang rapat dengan kita. Kerana waktu tidak akan kembali berulang. Ingat tu saudara. Baik, kepada teman-teman kita di Anjung Kuasa Distrik Perdana, pada pimpinan negara, saya tetap mengingatkan agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang kalau dibelanjakan wang negara tanpa had, maka negara boleh muflis. Pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, saya tak marah, saya izinkan. Tetapi anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda masukkan dalam mana-mana channel. Ingat saudara, ini pencerahan politik. Matlamatnya adalah sekadar untuk memberi informasi. Mana-mana ada berita terbaru yang mungkin saya petik daripada media, sama ada media sosial atau media arus perdana, adalah semata-mata untuk memberi informasi. Bila saya memberi pandangan dan pencerahan, saya harap kita masih kekal berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. We must agree to disagree. Itu prinsip kita. Dan kalau anda rasa tak sesuai, tak setuju, nak ingin menyantuni apa yang saya lontarkan, anda boleh hantar kiriman, tak ada masalah. Asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang baik-baik. Kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap aspek, setiap persoalan secara harmonis. Ingat, saudara. Baik, saudara. Tajuk bicara kita malam ini, jangan hanya jago berkokok. Macam ayam jantan berkokok saja. Saudara, laporan kita yang pertama tentang gelombang haba sudah mencapai tahap 2, saudara.
Majlis Keselamatan Negara mengeluarkan amaran gelombang tahap 2 di daerah Pokok Sena dengan meramalkan suhu boleh mencecah ke tahap 40 darjah Celsius. Jadi selain itu, 6 daerah lain di Kedah, termasuk Gubang Pasu, Padang Terap, Sek, Baling, Pendang, Kota Star dan Langkawi, sudah pun menerima amaran tahap 1 dengan suhu dijangka mencecah maksima 37 darjah Celsius. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia melaporkan suhu waktu siang di Pokok Sena mungkin boleh turun antara 37 darjah hingga 40. Itu keadaannya semakin panas. Bagi Kubang Pasu, Padang Terap, Sek, Baling, Pendang, Kota Star dan Langkawi pula diramalkan antara 35 ke 37 darjah Celsius. Panas, saudara. Sebab itu, ramai dinasihatkan untuk menghadkan aktiviti di luar kawasan rumah. Selain itu, tolong bantu saya ni, admin, tentang saya punya ni dah terputus. Sebab itu, pengarah Met Malaysia, Saudara Muhammad Khalil, menasihatkan penduduk negara ini supaya berhati-hati ketika cuaca panas melampau. Jadi, harus menghadkan aktiviti di luar rumah, mengelakkan terkena cuaca panas. Kalau anda perlu keluar sekalipun, pilihlah pakaian berwarna terang. Jangan guna pakaian warna gelap sebab itu akan menyerap haba. Dan jangan lupa bawa payung. Hujan pun kena payung, panas pun kena pakai payung. Saya selain itu, kalau berada dalam rumah, kalau ada lah, bolehlah gunakan alat pengawal dingin dan kipas angin. Dan paling penting, kekalkan terhidrasi dengan meminum banyak air dan meminimalkan pengambilan minuman berkafein, saudara. Amin, tak ada lah Amin. Sementara itu, saudara, NADMA selaku agensi pengurusan bencana negara dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia melaksanakan operasi pembenihan awan bagi menstabilkan paras di 2 empangan di utara semenanjung Malaysia. Menurut Timbalan Pengarah Bahagian Pelaksana Operasi NADMA, Saudara Mio Ismail Mio Akib, katanya 2 empangan yang menjadi sasaran pada operasi itu ialah empangan air hitam di Pulau Pinang dan empangan Bukit Merah di Perak, kerana air semakin susut di empangan tersebut. Dan ini adalah hari kedua OPA dijalankan. Tujuannya untuk pembenihan awan dan menjadikan hujan. Dan sekarang ni cabaran buat kita semua. Sekarang hujan belum menjadi lagi. Tapi tiupan angin yang membuatkan awan tersasar daripada sasaran. Jadi, kita berdoalah agar operasi itu mencapai keberjayaan. Sebenarnya secara operasi pembenihan awan ini diketuai oleh Juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia, Major Khairil Azhar Arifin, bersama dengan 8 anggota TUDM serta 5 petugas NADMA daripada Met Malaysia. Sementara itu, Pengarah Bahagian Atmosfera dan Pembenihan Awan Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata, untuk OPA ini, Operasi Pembenihan Awan, pihaknya menggunakan 4 tangki yang diisi 1000 liter larutan air garam dan penerbangan beroperasi bermula pada jam 2.30 petang. Dan PMO menjangkakan pada waktu itu akan ada awan terbentuk serba sedikit di utara semenanjung. Setelah itu, kita kenalah pastikan awan ini ada kelembapan atmosfera yang sesuai untuk membentuk awan yang terbaik, katanya. Jadi menurut Ahmad Fairuz berkata pihaknya sentiasa berusaha untuk memastikan keadaan paras empangan di negara ini dalam keadaan stabil, saudara. Inilah yang cuba dilakukan, pembenihan awan yang ditaburkan di angkasa, rupanya larutan garam, saudara. Baik, saudara, itu tentang kedudukan kepanasan yang membahang saat ini. Kita tengok khabar dari Jakarta. Walaupun pemilihan jawatan Presiden, Timbalan Presiden telah pun berlangsung. Dah lama dah, saudara. Tapi nampak gayanya masih ada lagi bangkangan dan bantahan daripada parti-parti politik yang bertanding. Kerana Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP,
yang menyuarakan pihaknya mahu agar siasatan legislatif dijalankan berhubung dakwaan berlaku pelanggaran pada pemilihan Presiden Indonesia baru-baru ini dan merancang untuk memfailkan kes di mahkamah. Calon PDIP Ganjar Pranowo dilaporkan tewas pada Menteri Pertahanan Jeneral Prabowo Subianto. Ya, Pak Subianto hari ini juga menerima darjah sebagai Jeneral 4 bintang. Saudara, jadi Jeneral Prabowo yang dikatakan menang pada pilihan raya 14 Februari lalu. Kerana menurut laporannya, Ganjar merasakan keputusan tidak rasmi dan hasil penggandaan undi yang walaupun saat ini masih berlangsung, tapi ada katanya, ada pelanggaran. Ya, kami mendapati berlaku penyalahgunaan kuasa dari aspek undang-undang hinggalah kepada penggunaan fasiliti negara. Demikian dakwa Siswa Agung PDIP, Hasto Kristianto kepada Reuters. Setakat ini, pihak Istana Presiden tidak memberi sebarang maklum balas atas permintaan untuk komen berhubung dakwaan terbabit. Walaupun kes pertikaian pilihan raya lazimnya dikendalikan oleh Mahkamah Perlembagaan, Parlimen Indonesia mempunyai kuasa untuk menyiasat dasar kerajaan atau pelaksanaan peraturan tertentu. Jadi Hasto berkata PDIP dan penyokong Ganjar yang lain akan memfailkan kes di Mahkamah Perlembagaan berkait dakwaan penyelewengan dalam pilihan raya. Namun mereka tidak memberikan sebarang tempoh masa khusus. Itulah saudara, politik ni tak ada noktahnya. Yang menang terus menang, yang kalah akan memfailkan rasa tidak puas hatinya. Baik saudara, itu di Jakarta. Daripada Jakarta, saya menerima berita daripada India. Kabarnya di New Delhi, seorang ahli parlimen tertua di India, iaitu Safiqur Rahman Baq, telah pun meninggal dunia hari ini pada usia 94 tahun. Oh, tua lah saudara, 94 tahun masih jadi ahli parlimen dan beliau mengembuskan nafas terakhirnya di sebuah hospital tempatan. Baq adalah merupakan anggota parti Samajwadi dan mewakili kawasan Samhal di negeri Uttar Pradesh. Beliau dilantik menjadi ahli parlimen buat kali kelima pada 2019 dan dicalonkan oleh partinya untuk bertanding dalam pilihan raya akan datang. Dan beliau juga pernah berkhidmat sebagai penyelaras jawatan kuasa yang berjuang melindungi Masjid Babri di Ayodhya. Saudara, jadi dalam usia 94 tahun masih terus berjuang, tapi hari ini diberitakan telah pun mengembuskan nafas terakhirnya. Itu di India, usia 94 tahun saudara, masih jadi ahli parlimen. Bagaimana pula dengan di Pakistan? Dari Islamabad, saya menerima laporan bekas Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan hari ini sekali lagi didakwa di mahkamah bersama isteri ketiganya, Bushra Bibi, atas tuduhan menerima rasuah berupa tanah serta menyalahgunakan jawatan ketika menjadi Perdana Menteri. Ya, pertuduhan terbaru itu menyusul rentetan sabitan terhadap Khan pada bulan-bulan menjelang pilihan raya 8 Februari lalu, di mana penyokongnya banyak memenangi banyak kerusi dan ia merupakan parti yang terbanyak saudara, iaitu 71 kerusi. Walaupun beliau dipenjarakan sejak Ogos tahun lalu. Khan juga disabitkan dengan 4 kes dengan hukuman penjara sehingga 14 tahun, termasuk 2 pertuduhan rasuah yang turut melucutkan kelayakannya daripada mengambil bahagian dalam politik selama 10 tahun. Jadi artinya saudara, politik di Pakistan masih terus bergolak dan pihak pemerintah merasakan Imran Khan adalah sebagai antara individu yang perlu dihapuskan karier politiknya kerana cabaran Imran Khan masih bersemarak dan sokongan rakyat Pakistan mengikut kukuh kepada Imran Khan. Bagaimanapun kita mengharapkan suasana tenanglah di sana. Bagaimana dengan Gaza, saudara? Saya menerima perkabaran dari Gaza. Saudara, dari Istanbul, Qatar semalam memaklumkan bahawa perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel di semenanjung Gaza belum membuahkan sebarang hasil. Setakat ini, rundingan belum membuahkan hasil yang ketara dan pihak mereka yakin dan begitu optimis agar mencapai sesuatu begitu yang diharapkan oleh warga di Palestin, saudara. Demikian menurut Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari pada sidang media di Doha.
Menurutnya, negaranya berusaha untuk mencapai rundingan gencatan senjata di Gaza menjelang Ramadan yang akan bermula lebih kurang dalam seminggu lebih lagi. Situasi di lapangan bagaimanapun berbeza sama sekali kerana terdapat banyak halangan, katanya. Al-Ansari berkata pihak aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza semakin berkurangan. Sebab itu beliau menyeru agar masyarakat antarabangsa untuk bertindak dengan membenarkan akses bekalan bantuan ke Palestin. Qatar bersama Mesir dan Amerika Syarikat adalah merupakan negara pengantara antara Hamas dan Israel untuk menamatkan serangan rejim Zionis di semenanjung Gaza. Dalam laporan yang kita terima setakat hari ini, sejumlah 29,900 orang rakyat Palestin yang terbunuh dan lebih 70,000 cedera, saudara. Dari Geneva, pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi penyelaras hal ehwal kemanusiaan berkata tentera Israel menghalang konvoi penghantaran perubatan di Khan Younis di selatan Gaza serta menahan seorang paramedik dan memaksa yang lain menanggalkan pakaian. Jadi insiden kemarin katanya ketika pemindahan 24 pesakit dari Hospital Al-Amal di bandar sebut. Menurut agensi bantuan dan pegawai Palestin, kawasan kompleks hospital dikepung ketika serangan Israel. Tentera Israel berterusan. Makanan juga semakin berkurangan, saudara. Jadi sebab itulah bagaimanapun saya mendapat laporan katanya Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menaruh harapan yang tinggi bahawa gencatan senjata dapat diisytiharkan di Gaza dalam tempoh seminggu lagi. Dia kalau Amerika dah setuju, tak ada masalah. Ini asyik duk veto je, itu masalah dia, saudara. Kalau Amerika bersetuju berlaku gencatan senjata, maka Israel akan ikut. Tapi masalahnya dalam persidangan Badan Keselamatan Dunia, ANC, Amerika melakukan veto. Negara lain mahu supaya gencatan senjata dilakukan. Kerana krisis kemanusiaan semakin memuncak di wilayah Palestin. Saudara. Menurut penasihat keselamatan kebangsaan Rumah Putih, Jake Sullivan, beberapa kumpulan tidak termasuk pemimpin Hamas di Gaza telah pun bertemu di Paris sejak hujung minggu lalu. Katanya mereka sudah pun mencapai persefahaman tentang kerangka asas bagaimana rundingan mengenai tebusan dan gencatan senjata akan dilakukan. Kita berdoalah, saudara, mudah-mudahan menjelang Ramadan ini berlaku gencatan senjata, maka warga Palestin dapatlah menjalankan ibadah puasa dengan sedikit tenang. Walaupun semua kita tahu hari ini Gaza sudah jadi seperti parang jarak padang terkukur. Maka mereka terpaksa berpuasa dalam keadaan dalam kemah, dalam cuaca yang tidak menentu. Itulah kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis yang didukung oleh Amerika, saudara. Kembali ke tanah air, insya-Allah, saudara, besok Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 akan bermula di pusat konvensyen di Putrajaya, saudara. Kongres Ekonomi yang bakal diadakan dikatakan bakal menjadi agenda penting kerajaan Madani untuk merombak serta melonjak kembali pembangunan ekonomi, sosioekonomi Bumiputera secara meluruh supaya warga kita dapat berkembang maju, lebih progresif dan inovatif. Itu merupakan harapan yang amat kuat Perdana Menteri. Katanya beliau yang memperlukan mesyuarat khas Majlis Ekonomi Bumiputera semalam membincangkan dengan teliti kerangka perjalanan Kongres Ekonomi Bumiputera besok. Selari dengan konsep dasar dan penyertaan yang merentasi dimensi kaum, mesyuarat semalam turut mendengar pandangan daripada wakil-wakil Dewan Perniagaan Melayu, Dewan Perniagaan Cina, Dewan Perniagaan India dan juga Bumiputera Sabah dan Sarawak. Sebab itu menjadi harapan kerajaan agar Kongres besok berjaya mengumpul idea-idea yang bernas untuk dijadikan titik tolak kepada perencanaan agenda baru pemerkasaan Bumiputera untuk tempoh 10 tahun akan datang. Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 pastinya akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC dan dijangka untuk menghasilkan banyaklah potensi-potensi dari segi aspek teknologi dan sebagainya
dan kabarnya lebih 5,000 orang akan hadir, saudara. Sementara itu, saudara, saya mendapat kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri. Katanya selaku pengurusi bersama Kongres Ekonomi, input dan dapatan Kongres adalah penting dalam rangka serta membangunkan hala tuju komprehensif penduduk Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Itu paling penting sebab di Sabah dan Sarawak masih lagi dalam keadaan yang agak menyulitkan kehidupan warganya. Masih lagi ada warganya yang dibungkus dengan kemiskinan. Sebab itu katanya, menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata penekanan akan diberi untuk mengoptimalkan peluang daripada kerjasama sub-serantau serta mempergiatkan pembangunan di Sabah dan Sarawak. Sebab itu beliau yakin usaha tersebut berupaya mengurangkan ketidakseimbangan antara wilayah dan negeri. Selain daripada itu, untuk menggalakkan pertumbuhan yang lebih saksama serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab itu, selaku Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Zahid Hamidi juga berkata, keutamaan perlu diberikan kepada pelaksanaan tindakan segera untuk memastikan nasib bumi putera Sabah dan Sarawak terus dilindungi serta martabat mereka dipertingkatkan. Kerana sejak tahun 1970, saudara, pendapatan isi rumah kasar penengah bumi putera di seluruh negara kekal rendah berbanding kaum Cina dan India. Pada tahun 2022, pendapatan isi rumah kasar penengah bumi putera adalah RM5,793 sebulan berbanding warga keturunan Cina RM8,167 dan keturunan India RM6,627. Sebab itu usaha perlu ditingkatkan. Diharapkan melalui Kongres Ekonomi besok, sesuatu dapat dihasilkan apabila para pemimpin, para pemikir negara bertemu di pusat sebut selama 3 hari. Besok 29, 1 dan 2, 3 hari saja. Dan Kongres akan dirasmikan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi serta penutupannya dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, saudara. Itu menyentuh soal ekonomi. Bagaimana soal perundangan? Hari ini agak menggemparkan juga saya apabila Mahkamah Rayuan telah pun mengarahkan kes rasuah berjumlah 232.5 juta yang dihadapi oleh mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dikembalikan ke Mahkamah Seksyen untuk tindakan lanjut. Artinya, kes tersebut perlu dibicarakan. Tidak ada penafian. Panel 3 hakim yang dipengusikan oleh Datuk Hazariah Said Ismail membuat keputusan secara sebulat suara selepas membenarkan rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Tan Sri Muhyiddin. Artinya belum bebas lagi dan beliau perlu menghadapi tindakan mahkamah. Kerana pada 15 Ogos lalu, Mahkamah Tinggi membebaskan Tan Sri Muhyiddin atas 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah 232.5 juta bagi Parti Bersatu. Jadi hari ini, Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein pada pembicaraan yang lalu membenarkan permohonan Tan Sri Muhyiddin untuk membatalkan tersebut. Tetapi hari ini, pembatalan tersebut dibatalkan. Artinya, Tan Sri Muhyiddin berhadapan dengan perbicaraan. Dengan dakwaan di bawah Akta Kesalahan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Tan Sri Muhyiddin dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri di bangunan Perdana Putera Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Beliau ketika menjadi Perdana Menteri didakwa kerana menggunakan kedudukan untuk suapan sejumlah 232.2 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equities Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd serta daripada Dato' Azman Yusof untuk bagi pihak Bersatu. Itu keadaan saya. Jadi artinya perbicaraan Tan Sri Muhyiddin akan diteruskan.
Tak bolehlah nak katakan bebas daripada tuduhan. Tak adalah sekarang ni. Maka beliau harus menghadapi perbicaraan di mahkamah. Sama-samalah kita tunggu keputusan mahkamah. Sekali lagi saya nak berpesan pada teman-teman semua, jangan kita beranggapan semua orang itu bersalah. Jadi biarkanlah mahkamah menentukan. Sebab dalam aspek keadilan di negara kita ini, tidak sesiapa pun boleh dianggap bersalah sehingga ia dibuktikan oleh mahkamah. Saya berharap teman-teman jangan menuduh kata anda bersalah dah. Jangan. Biarkanlah mahkamah membicarakan kes Tan Sri Muhyiddin ini, saudara. Baik, bila kita bercakap soal berkokok saja pemimpin ni, hari ini suasana parlimen jadi semakin panas, saudara. Panas sepanas-panasnya. Malahan bertukar jadi kecoh apabila ahli parlimen Tasik Gelugu. Dia mendakwa dia ditawarkan habuan untuk menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam parlimen tadi dia cakap, beliau mengatakan antara habuan ditawarkan adalah wang sejumlah 1.7 juta peruntukan untuk kawasannya. Dan dia turut menghadiri beberapa perjumpaan tertutup dengan individu tertentu selepas mereka beberapa kali cuba menghubunginya melalui panggilan telefon. Jadi kata Wan Saiful dalam ucapannya di parlimen, dalam semua pertemuan, mesej yang ada adalah supaya saya mesti menyokong ahli parlimen Tambun sebagai Perdana Menteri. Jadi antara yang sebutnya, dia kata adalah peruntukan parlimen sebanyak 1.7 juta ringgit. Peruntukan projek katanya boleh diagihkan kepada kroni-kroni saya. Jadi nak memancing perasaan ahli parlimen, dia kata mereka tahu saya susah sekarang ni. Dan isteri saya kanser. Saya hairanlah susah macam mana dapat gaji 16,000 sebulan. Allowance mesyuarat hari ni, setiap hari hadir mesyuarat dapat RM500 sehari. Jadi sekarang ni saudara, dalam keadaan begitu, kecoh lah di parlimen tadi. Sebab bila dengan nada yang dia menuduh, dia kata orang dia hairan lah dalam kerajaan Madani hari ini mau mau menentang korupsi, sedangkan orang yang bergelumang dengan korupsi setiap minggu menghadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Itu orang marah sangatlah saudara. Sebab seolah dia menjatuhkan hukuman bahawa Perdana Menteri kita ni korup. Jadi akhirnya keadaan menjadi bertambah panas. Bagaimanapun kesan daripada itu, beberapa jam selepas itu, Wan Saiful telah pun dihubungi oleh pegawai SPRM untuk diadakan siasatan lanjut. Masalah saya. Itu saya kata tadi. Berkokok sana, berkokok sini. Akhirnya, itulah perumpamaan mengatakan bagai ayam jantan berkokok sana sini tapi ekornya dipenuhi dengan najis. Itu bab tuduhan yang melampau kepada Perdana Menteri, saudara. Hari ini juga, saudara, seorang ahli parlimen memang lawak hari ini, saudara. Ini memang lawak hari ini, saudara. Apabila mewakili pembangkang daripada Parti Pembangkang, iaitu Ulu Terengganu, saudara. Ahli parlimen Ulu Terengganu, dia pun dengan nadanya seolah-olah menjadi juara pembela agama lah katanya, Mahkamah Syariah. Bila dia mengatakan kononnya di Kelantan, kesan daripada keputusan Mahkamah Tinggi menolak enakmen hukuman syariah, maka tiada lagi tangkapan jika tak berpuasa di Kelantan. Akhirnya, dia ditempelak oleh ahli parlimen daripada Bangi, Saudara Syahrizad Saudara Syahrizad Tan Sri Johan, saudara. Dan mereka minta supaya dia menarik balik kenyataannya. Bagi saya itu lucu, saudara. Sebagai seorang ahli parlimen, kalau saya nak kata bengap, tak bengap. Tapi dia tak menghayati itu sebenar. Cuba saya dengar. Saya kata ada VT. Kita dengar apa kenyataannya di parlimen hari ini. Kementerian Pertanian juga. Rakyat gelisah. Apabila dicadangkan bak putih sebagai hidangan warisan negara. Seolah-olah kita ni Taiwan atau Hong Kong. Kita tak menentang apabila dibawa busawak, utafam sebagai makanan warisan negara kerana dia tidak bercanggah dengan agama. Tapi bila Tan Sri yang di-Pertua, peraturan mesyuarat Berapa tu? 3612. Ya, apa hal? Mana-mana ahli tidak boleh mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Tadi Hulu Terengganu telah mengatakan bahawa nanti apabila bulan puasa tidak boleh
sesiapa yang tidak berpuasa tidak boleh didakwa. Tapi sebenarnya, Tan Sri Yang di-Pertua, kalau kita tengok enactment yang dibatalkan dalam kes Nick Alin tidak termasuk kesalahan untuk tidak berpuasa. Saya minta supaya Hulu Terengganu pertama baca dulu, kedua tarik balik. Okey, kalau gitu saya tarik balik lah. Tapi maknanya undang-undang lain, itu sebagai contoh. Undang lain yang ditarik balik. Contoh tu kena bagi yang betul lah, Hulu Terengganu. Baca dulu. Ini tak baca terus nak buat persepsi dalam Dewan Yang Mulia ini. Ini belum saya betul. Kalau saya tak check tadi, you dah bawa pergi TikTok, dah satu Malaysia dah masuk. Tolonglah nak cerita pasal benda ni, baca dulu. Jangan koyak. Okey. Jangan koyak. Ini bukan isu koyak. Hulu Terengganu adalah seorang senior. Maksud saya. Benda ni baca dululah. Okey, bagi. Dia tarik diri. Betul betul. Jadi saudara, kecoh lah di parlimen hari ini saudara. Itulah mutu perbahasan ahli parlimen yang kita mengharapkan sesuatu untuk rakyat. Benda yang tak ada dia ada-adakan. Rakyat cuba dikelirukan. Malahan bukan rakyat, Dewan Parlimen dikelirukan. Sedangkan apa yang disebut tadi tidak termaktub dalam pembatalan enactment oleh Mahkamah Tinggi. Jadi kalau saya katakan nak kata pengap, orang marah. Itulah kualiti yang ada kepada ahli parlimen daripada pembangkang. Bercakap sembrono, macam juga ahli parlimen Tasik Kelugu. Saya kadang-kadang saya rasa malu lah. Betul lah bagaimana titah Duli Yang Mulia Seba Duka Baginda Perdana Agong, baginda melontarkan kenyataan bahawa baginda pun malu dengan keadaan ahli-ahli parlimen. Kalau ini sikapnya sebegitu, terpekik, terlolong, bila bercakap akhirnya dibantah, minta supaya tarik balik. Jadi itulah kualiti perbahasan Parti Pembangkang jauh merosot sekarang. Hari ini terbukti saudara. Jadi sepatutnya sebagai ahli parlimen, mereka memberi nilai tambah kepada kepimpinan negara dalam menangani masalah negara, masalah kehidupan rakyat. Ya saudara. Tapi ternyata mereka memilih untuk melontarkan tuduhan tanpa asas. Dan memanglah seolah-olah mereka mau dilihat berkukuk dengan lantang. Kena berkali-kali saya. Tapi akhirnya najis tersangkut di ekor. Macam ayam ketik lah saudara. Bertelur sebiji, riuh sekampung. Macam mana saya kata tadi lah, macam Wan Saiful, ahli parlimen Tasik Kelugu. Akhirnya dia dipanggil oleh SPRM. Tadi dia mengesahkan. Dia kata beliau telah pun diarahkan untuk menghubungi pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah selepas menerima mesej daripada pegawai berikutan pendedahan mengenai ajakan menyokong Perdana Menteri. Masak ni saudara. Masak. Sebab itu orang kata jangan kita buat keterlaluan. Sebab tak sampai dalam 1 jam saja selepas itu katanya, dia kata tak sampai 1 jam selepas saya berucap, saya dapat mesej dari pegawai SPRM minta saya menghubungi mereka. Saya akan patuhlah. Aduhai, apa nak jadi parlimen kita saudara. Aduh. Sebab itu kita haraplah, kerana kebanyakan ahli politik kita sekarang ni saudara, kebanyakan mereka hanya melontarkan bicara retorika dan sukar untuk dibuktikan keabsahannya. Sebenarnya mereka harus sedar, mereka harus faham, parlimen bukan tempat untuk cabar-mencabar. Tapi ia adalah tempat untuk kita mencari upaya bagaimana mahu memperbaiki ekonomi negara dan kehidupan rakyat. Sesi yang lalu saya kecewa. Ingatkan selepas Duli Yang Mulia Perdana Agong melontarkan titah yang begitu berarti, malahan tuanku bagi ruang, bagi amanat kepada speaker, boleh gantung 14 hari, pun tak diendahkan. Keceluparan ini saya merasakan mereka agak berlebihan. Dalam soal-soal politik ni, orang kata cukup-cukup lah. Dunia sekarang saudara, saya nak bagi tahu, dunia sedang mengalami kemelesetan ekonomi yang cukup parah. Semua negara, Amerika 62%, England sendiri 6%, Jerman, di seluruh dunia negara sekarang ini, menurut laporan yang saya terima, yang saya tengok, bahawa kemungkinan besar bahawa tahun 2024 ini bukanlah sesuatu tahun yang baik dari segi ekonomi, sebab seluruh dunia bakal mengalami kemelesetan ekonomi. Sepatutnya inilah waktunya ahli-ahli parlimen, ahli-ahli daripada Parti Pembangkang menyatukan buah fikiran.
Bukan berkokok, kumpang, pompang, tak menentu. Kadang-kadang menggadai agama. Saya bukan menunggang agama. Gunakan agama itu, aku itu, ini. Jadi sekarang ni ayat-ayat suci Al-Quran dijaja. Sebab itu saya teringat, maka benarlah sebagaimana pesan kawan-kawan saya, baginda Rasulullah pernah berpesan bahawa satu ketika nanti akan datang umatku selepas ini, mereka akan menjaja ayat suci Al-Quran untuk mencari kekayaan ataupun kepentingan diri. Sedangkan, macam kalau saya dengar, semalam saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Jadi beliau melontarkan pandangan, dia kata sekarang ni kita cari upaya bagaimana untuk meningkatkan ekonomi warga. Antaranya dalam isu tanah. Saya pun tak tahu macam mana dia kata tanah. Rupanya, menurut Tengku Razali Hamzah, dia kata kalaulah kerajaan dapat menggazetkan sesuatu kawasan itu, katalah dibangunkan untuk kawasan perumahan. Kalau selama ini nilai tanah itu dinilai pada jumlah berapa ekar. Ya saudara, kalau 1 ekar tu dalam 6,000, 7,000. Jadi kalau itu keadaannya, nilai tanah itu tak begitu tinggi, tidak begitu ada nilai komersial. Jadi apa salahnya dibangunkan, contohnya dia kata buat pusat kesihatan. Waktu kerajaan ambil tanah itu, hendaklah dinilai tanah itu mengikut kaki persegi. Jadi maksudnya, katalah untuk bina hospital, kerajaan terpaksa membayar sagu hati kepada pemilik tanah itu dengan nilai tanahnya per 1 persegi. Mungkin RM200 1 persegi misalnya. Jadi artinya kawasan-kawasan di sekitar itu akan naik dia punya nilainya daripada RM10,000, RM20,000 1 ekar kepada RM200 1 kaki persegi. Bila tanah itu dinilai pada harga RM200 1 kaki persegi, mungkin 1 ekar nilainya ratusan ribu ataupun juta. Bila pemilik tanah itu berjumpa dengan bank untuk membuat pinjaman sebagai urusan pembangunan tanah tersebut untuk urusan perniagaan, maka bank akan menilai mengikut nilai tanah itu yang disahkan oleh kerajaan. Dia bukan bercanggah dengan undang. Hanya digazetkan penilaian tanah itu. Daripada 1 ekar, 1 hektar, RM30,000, RM50,000, RM100,000, itu tidak membantu. Tapi kalau tanah itu dinilai 1 kaki persegi, contoh dia kata RM200. Kalau RM200 1 kaki persegi, bayangkan saya berapa nilai tanah itu. Boleh mencapai ratusan ribu dan bolehlah gunakan tanah itu dicagar kepada bank. Dan pihak bank juga akan memberi pinjaman, memberi bantuan kewangan senilai dengan tanah tersebut. Itu cadangan yang betul, saya. Jadi saya haraplah sepatutnya apa yang dilontarkan oleh Yang Mulia Tengku Razali Hamzah itu diambil kira oleh ahli parlimen untuk menyantuni. Dan saya juga mengharapkanlah agar isu ini dapat dimasukkan dalam bicara para pimpinan sempena Kongres Ekonomi besok. Tapi bagaimanapun sahaja, kembali cerita tentang di parlimen, saya lihat titah tuanku pun disanggah. Ini saya rasa satu benda yang agak celupar, yang tak sepatutnya. Bila saya menatap apabila ahli parlimen daripada Pasir Gudang, saya malas nak sebut nama saya. Sebab dia mengatakan pendapatnya bahawa Duli Yang Mulia Pertuan Agong mesti mematuhi peruntukan perlembagaan dan tidak mengikut selera dan sentimen peribadi. Wow, ini sudah menyanggah saya. Ini kenyataan ini sudah seolah-olah memperkecilkan Duli Yang Mulia Pertuan Agong sebagai payung negara. Saya baca dalam Malaysia Kini, katanya apabila diminta mengulas titah Duli Yang Mulia Pertuan Agong, Sultan Ibrahim sebagai ahli parlimen, dia mengatakan bahawa titah baginda semasa perasmian persidangan kemarin, yang mahu semua orang menghormati kerajaan perpaduan yang dibentuk dan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba mengganggu gugat kestabilan politik negara. Itu titah tuanku yang mengharapkan adanya kestabilan politik. Jadi titah tuanku kata semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang dibentuk. Jika ada yang hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya nanti. Jelas titah tuanku. Tapi ahli parlimen di Pasir Gudang ni, dia mengingatkan bahawa katanya Duli Yang Mulia Pertuan Agong adalah tertakluk kepada sistem raja berperlembagaan. Bukan raja mutlak. Wow. Saya rasa ini sudah melampau.
Bila bukan raja mutlak ni, persoalan itu kenapa dilontarkan sebegitu? Jadi sebab dia kata agung tidak boleh tak layan jika benar-benar wujud keadaan seperti dinyatakan dalam perlembagaan, seperti yang ada disebut dalam perlembagaan persekutuan, di mana pihak pembangkang berjaya mendapat sokongan majoriti ahli parlimen untuk bentuk kerajaan baru. Jadi soalnya dia menyanggah titah tuanku, saudara. Dan dalam keadaan begini, saya tak tahulah dia orang Johor. Tuanku Agung adalah orang Johor. Dan saya lihat ahli parlimen ini sudah mula bermain dengan api. Ini bila ia mencabar keabsahan Duli Amalya Tuan Agong, menuturkan titah tuanku yang mengharapkan niat tuanku kalau kita dengar baik-baik, bukan nak tunjuk bahawa dia ni belagak sebagainya. Tidak, baginda mahukan supaya ahli-ahli parlimen menyatukan buah fikiran, duduk, santuni, gunakan masa sepanjang persidangan parlimen itu untuk kepentingan rakyat. Murni titah tuanku, saudara. Tapi begitu juga disanggah oleh ahli parlimen daripada Pasir Gudang ni. Bahawa bukan raja mutlak. Ini apa hal? Perkataan bukan raja yang mutlak ini bagi saya satu kenyataan yang cukup tidak bersopan, saudara. Sebab dia kata Agung sudah cross the red line dan sebagainya. Katanya menyalahi undang-undang dan tidak berperlembagaan untuk kerajaan yang telah hilang sokongan dan keabsahan untuk memerintah dibenarkan terus menjadi kerajaan sehingga tamat penggal pilihan raya. Nak sanggup buat apa? Kalau betul-betul kerajaan yang ada hari ini hilang keabsahannya, buatlah. Kita tengoklah, saya yakin tuanku akan mengikut perlembagaan. Tapi belum apa-apa lagi, kamu menyanggah titah tuanku. Bagi saya ini sikap yang cukup tidak baik, saudara. Satu sikap yang saya tak tahulah nak apa tujuannya. Ini saya katakan berkokok aja. Pumpang-pumpang. Realitinya di mana? Sepatutnya gunakanlah parlimen ini untuk berbincang, untuk kepentingan rakyat. Saya agak sedih apabila Agung kita singgung sebegitu rupa. Dan saya nak bagi tahu, nak ingatkan jangan main-main dengan istana. Sebab negara kita ni juga raja berperlembagaan. Ada undang-undang yang membatasi rakyat supaya tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh dilihat seolah-olah menghina. Ini keadaan saya ingat kemarin dulu saya dah bercakap tentang isu social contract, perjanjian kita antara pesubjek dan tuan tanah. Tuan tanah raja-raja Melayu, saudara. Jangan nak tunjuk hebat. Mentang-mentang kamu dah jadi ahli parlimen, dapat sokongan daripada rakyat, tak semestinya kamu boleh mengeluarkan kenyataan secara sembrono. Sebab dia kata perlembagaan persekutuan tidak ada kata bahawa sesuatu kerajaan yang dibentuk selepas satu pilihan raya akan tetap kekal sehingga tamat tempoh 5 tahun sehingga pilihan raya umum akan datang. Agung juga seperti ahli-ahli politik kena patuh dan hormati perlembagaan persekutuan. Perkara yang tidak ada dalam perlembagaan tidak boleh diada-adakan sesuka hati. Wow! Ini kenyataan bagi saya, satu kenyataan, saya anggap ini kenyataan yang agak biadab terhadap tuanku, saudara. Dan katanya seolah-olah tak boleh buat pelanggaran, tidak boleh diada-adakan suka hati, yang boleh meminda perlembagaan hanya satu badan saja, itu parlimen. Hebatlah kononnya sebagai ahli parlimen. Aduhai, saya melihat betul lah sebagai ahli parlimen dia mempunyai imuniti, tetapi kenyataan beliau tersiar dalam Malaysia kini. Ini bukan dia dalam parlimen, bukan dalam perbahasan. Kalau waktu perbahasan di parlimen tu bolehlah dia dilindungi di bawah akta sebagai ahli parlimen yang bebas bersuara, tapi kalau bercakap di luar dewan, di luar ditemu oleh wartawan Malaysia kini. Saya tak tahulah sama mana benar tak benar itu kenyataannya. Itu terpulanglah antara dia dengan Malaysia kini. Kalau dia merasakan apa yang dilaporkan oleh Malaysia kini itu bertentangan atau tidak memenuhi bagaimana yang dinyatakan, dia boleh je ambil tindakan ataupun minta diperbetulkan. Tapi ini keterlanjuran ini bukan main-main, saudara. Keterlanjuran ini saya melihat seolah-olah istana cuba dihina olehnya. Kenyataan begitu. Itu saya melihat dari kacamata seorang rakyat biasa. Kita tidak ingin melihat warga bangsa kita sendiri yang cuba-cuba merendahkan martabat raja kita, saudara. Janganlah berkokok di luar gelanggang. Berkokoklah seadanya, saudara. Itu keadaan yang saya haraplah supaya
Tak ada lagi lah berlaku yang bukan-bukan. Dan saya juga mengharapkan besok mungkin ini Kongres Ekonomi, wakil-wakil kerajaan berada di Putrajaya, dan kita mengharapkan agar persidangan parlimen tidaklah menjadi hiruk pikuk. Sepatutnya kalau mereka ada keprihatinan, datanglah, bercakaplah sesuatu untuk kebaikan rakyat. Saya ini macam semalam saya, isu tempat duduk pun jadi pertikaian. Saya tak nampaklah persidangan parlimen kali ini mereka membicarakan soal kehidupan rakyat. Saya tak nampak. Jadi apa yang ada, pumpang-pumpang melontarkan tuduhan. Kerajaan tak betul. Tempat duduk ahli parlimen pun dipersoalkan. Speaker pun dipersoalkan. Tapi saya agak lega sikit melihat sikap Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Dia begitu tenang fikirannya bila diminta supaya dia menjatuhkan macam semalam. Dia kata dia nak mengusir ahli parlimen daripada Pendang. Gantung 4 hari. Tapi bila diminta supaya berilah ihsan, minta maaf, dia kata tak ada masalah lah, kalau dah minta maaf, okeylah. Bukanlah ertinya dia nak menggunakan jawatan sebagai speaker itu sebagai kuku besi, tidak. Jadi dia nak mengawal supaya perjalanan parlimen itu teratur, tersusun. Jadi kadang sekarang ni saya melihat, sebab itu kata ini Seri Muhammad Puan Zakasi, agak cantik tulisannya. Dia kata memang teruklah PA Pembangkang ni. Mereka biadab. Keluar Dewan ketika Perdana Menteri mula ucapan junjung kasih kepada Yang Bertuan Agong. Ini peristiwa semalam. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak dapat menghadiri sesi awal pagi kerana dia terpaksa menyantuni kehadiran pemimpin daripada Kemboja, saudara. Jadi dia pergilah sekejap sementara menyambut tetamu. Ya, tetamu datang kena dihormati. Jadi bila dia selesai urusan dia dengan Presiden Perdana Menteri Kemboja, dia balik ke parlimen. Bila waktu parlimen, memanglah waktu itu bukanlah waktu awal parlimen dimulakan, tapi dah adalah perbincangan dan sebagainya. Tiba-tiba Datuk Azalina membawa usul. Dia kata bahawa minta supaya Yang Amat Perdana Menteri berucap untuk melafazkan ucapan terima kasih, junjungan kasih kepada Agong. Ini dibenarkan saya. Malahan Ketua Whip Perikatan Nasional pun Datuk Taqiyuddin, dia kata benar benda tu boleh. Tapi dia kata tak sesuai lah. Ini alasan saja saya. Akhirnya berlaku kekecohan dan berikutan daripada itu ahli parlimen dari Parti Pembangkang keluar Dewan. Saya kata ini tindakan baru sehari. Semalam itu baru sehari. Duli Yang Mulia Tuan Agong mengingatkan ahli Dewan supaya behave yourself, supaya menjaga tingkah laku, menghormati parlimen, menghormati speaker. Ya, tiba-tiba kerana tak setuju. Ini sudah melanggar kebiasaan. Melanggar kebiasaan bukan melanggar peraturan, bukan melanggar undang-undang, bukan melanggar perlembagaan. Hanya kerana Perdana Menteri waktu beliau sepatutnya berucap, beliau menerima tetamu daripada Kemboja yang perlu disantuni. Habis itu dia balik ke Dewan nak berucap. Bila nak berucap, memanglah waktunya tu, saat itu ahli-ahli parlimen yang lain sedang menyampaikan ucapan junjungan kasih kepada tuanku. Jadi apa salahnya, biarlah Perdana Menteri masuk dulu, ucap dulu. Tak lama pun dah 10 minit, tapi dengan celupa, hiruk pikuk Dewan saudara. Jadi macam kandang sarkis. Semua bergerak keluar bahawa apa yang dilakukan oleh parlimen mengizinkan Perdana Menteri untuk berucap ini melanggar kebiasaan. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah begitu jadinya ahli-ahli parlimen kita ni. Tapi malahan waktu kecoh-kecoh itu, speaker dia kata dia gantung awang Datuk Awang, ahli parlimen Pendang. Tapi bila minta balik, dia kata okey, dia tarik balik. Itu keadaan saudara. Jadi dalam suasana begini, saya setuju dengan pandangan saudara Puan Zakasi. Dia kata bahawa parlimen sekarang ni, ahli-ahli parlimen kita, letihlah kita tengok saudara, lenjan.
Lenjan kita tengok keadaannya apabila mereka boleh melontarkan sembarangan. Sepatutnya pemimpin-pemimpin ahli parlimen, sepatutnya mereka berbahas isu rakyat, bukan isu parti. Bukan nak tunjuk kebencian pada Perdana Menteri. Berbahas. Dan mereka sepatutnya tegas dalam menyatakan kehendak rakyat macam mana. Ini tidak. Isu-isu sampingan yang bukan-bukan. Perlu apalah parlimen ini dijadikan macam kandang sarkis. Saya sedih. Jadi macam kata Puan Zakasi, pemimpin Bangkang ni, bila dengar titah tuanku, masuk belah telinga kanan, keluar telinga kiri. Langsung tidak membawa makna kepada mereka. Dan mereka ni seolah tidak boleh dinasihati. Titah tuanku menasihati mereka pun tak dengar. Jadi tak tahulah rakyat yang menghantar mereka ke parlimen adakah untuk wakil anda bersikap sebegini. Kalau saya dah hukum lama dah. Untuk pilihan raya akan datang, saya kata orang macam ni tak akan jadi wakil kami. Sebab kami mahu wakil yang bermulia. Yang bercakap soal rakyat. Sebab sesi untuk junjungan kasih, ucapan terima kasih atas titah tuanku tu, semua orang boleh berucap. Masanya, saya tak tahulah saya dalam keadaan begitu. Dan sebab itu, saya setuju jugalah saranan Datuk Fuad Zakasi. Dia kata kalau gitu keadaannya, liputan sidang parlimen melalui kaca TV itu tak payah dibuatlah. Sebab pemimpin pembangkang akan menggunakan kesempatan itu nak tunjuk kokokan mereka itu begitu lantang, begitu kuat, kononnya berani sangat. Sehingga sampai ke tahap mencabar. Ini nasihat tuanku. Mencabar speaker Dewan Rakyat. Sedangkan parlimen kita harapkan bila dia adakan perbincangan untuk menyantuni soal rakyat. Saya bukan untuk bercakap soal peribadi. Ini tidak. Tak setuju keluar Dewan. Masih lagi perangai, aduh. Saya tak mahu nak maki habis. Tapi bagi saya itulah keadaannya. Sebab itu saya bersetuju juga dengan pandangan daripada ahli parlimen daripada Tanjung Karang. Datuk Dr. Zulkafli. Dia kata bahawa dia kata usaha meminda perlembagaan bersatu pada Perhimpunan Agungnya pada 22 Mac akan datang ini adalah sebagai cubaan untuk menakut-nakutkan ahlinya. Itu ahli parlimennya yang mahu menyokong kepimpinan Perdana Menteri. Saya dipahamkan bahawa dalam sidang ini Perdana Menteri ini ramai lagi ahli parlimen daripada Perikatan Nasional akan menyokong kepimpinan yang amat Perdana Menteri. Jadi sebab itu digembar-gemburkan, akan ambil tindakan lah, lucut dan sebagainya. Aduh, Edit Tahir dia kata terkurang baca, betul saya. Selamat nasib, saya tak nak sebutlah perkataan itu saya, tapi macam kandang lah saya. Amat memalukan. Saudara Puan Nur Aziah Azizan, saya sendiri cukup sedih sebab itu saya bercakap malam ini, nada saya pun tak nak kasar-kasar. Tapi menzahirkan rasa sedih saya. Sebab saya dah bercakap dah. Dulu persidangan yang lepas dah kita bising, kita kata ahli-ahli parlimen tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Rupanya berlaku lagi. Saya ingatkan apabila tuanku bertitah dengan begitu murni, cara tuanku bertitah dengan baik. Tapi akhirnya disanggah. Dan parlimen masih lagi dengan cara mereka. Saya haraplah 6 ahli parlimen daripada 1 yang pindah tu mengekalkan dan kalau boleh tarik lagi ramai lagi ya saya. Ini keadaan saya merasakan dalam keadaan sekarang ni sedih sangat-sangatlah. Tak sepatutnya parlimen kita menjadi kandang sarkis yang sebegitu. Saudara, memanglah Puan Nur Aziah Azizan amat memalukan. Memanglah. Jadi saya merasakan. Jadi kata dry boss dia kata YB ke Kota Baru tu pun dah biasa deraka dengan Perdana Agong. Saya tak mau sebutlah benda begitu. Kita dah tengok perjalanan mereka. Cuma saya nak bagi tahu satu saja. Simpan dalam hati bahawa orang-orang ini yang kita dengar di parlimen bercakap berkokok pumpang-pumpang ni, orang-orang ini tidak lagi perlu kita undi bila sampai masanya mereka bertanding dalam pilihan raya. Di atas pentas pilihan raya, nak berjuang demi rakyat, demi abata, agama, bangsa dan tanah air. Tang mana kamu berjuang apabila kamu dah menang jadi wakil rakyat? Gunakanlah parlimen itu untuk tempat kamu menyuarakan apa yang diderita oleh rakyat. Kalau rasa
keputusan kerajaan itu baik, kena cakap bahawa keputusan yang baik. Kalau perlu diperbaiki, nyatakan perlu diperbaiki. Bukan sampai Perdana Menteri nak berucap, tak boleh. Keluar Dewan, huah-huah. Dan ucapan mereka pun bercanggah. Parlimen, Mahkamah Tinggi tidak pun membatalkan enactment kerajaan enactment syariah. Berhubung orang tak puasa kena tangkap. Dia kata, oh kali ni di Kelantan tak ada. Bolehlah. Di Kelantan tak ada orang akan kena tangkap dalam bulan puasa. Saya kata, tang, mana kamu sebagai ahli parlimen? Nampak sangat dangkal, bengapnya. Begitu juga macam ahli Tasik Gerubu. Boleh mendedahkan kononnya dia dihubungi, bagi suapan, kalau hendakkan sesuatu. Jadi akhirnya parlimen jadi sirkus lah. Kandang tempat mereka bukan lagi untuk memperjuangkan rakyat. Memang mengecewakan. Saya berdoa agar besok mungkin gamaknya ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan berada dalam perasmian Kongres Ekonomi Putra, mungkinlah gamaknya tenang sedikit. Sebab dia orang ni tak boleh tengok. Bila tengok saja wajah menteri, ada di parlimen daripada UMNO Barisan Nasional, daripada Kerajaan Perpaduan, masa itulah nak tunjuk juaranya, hebatnya mereka. Dan saya haraplah, cukup-cukuplah rakyat ditipu, diperolok-olokkan oleh pemimpin yang mereka ini berkokok saja. Tapi realitinya nil. Kita jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.